sejahtera, nama diberi Harry Anderson Marudin, memegang kad matriks yang bernombor D202010930057 dan mengambil jurusan ISMP Kesusastraan Melayu. Hari ini saya akan membentangkan teori yang saya pilih, iaitu teori strukturalisme. Kita pergi kepada sejarah teori strukturalisme. Pendekatan struktural ini bertapak di Praha, Slavia pada tahun 1930-an. Pendukung-pendukungnya ialah Mukharovsky dan Vodika. Setelah itu diperkembangkan ke Rusia oleh Judith Slotman, ke Prancis oleh Lord Lévi-Strauss dan Roland Barthes, kemudian ikuti oleh Theodor Greimas, Bremen dan Janet, ke Eropah oleh I.A. Richards dan T.S. Eliot, serta ke Amerika Syarikat oleh Robert Penn Warren dan Alan Tate, Clint Brooks, W.K. Wimsett dan John Crown Ransom. Pendekatan strukturalisme memasuki dunia kritikal melalui buku yang berjudul Theory of Literatures yang dihasilkan oleh Reinfeldt dan Austin Warren. Perubahan dan peralihan pandangan kepada teori bahasa dan makna yang dipelopori oleh Plato dan Aristotle, terutamanya dalam sistem tanda atau kod, menyebabkan pendekatan ini berkembang menjadi semiotik. Pendekatan ini muncul akibat penggelembengan konsep dominan dalam formalisme. Mereka yang berpegang kepada fahaman ini tidak menerima prinsip formalisme yang mengkaji aspek-aspek struktur secara terpisah-pisah. Mereka juga tidak menerima konsep sebab akibat dalam pembicaraan tentang plot sesebuah cerita yang terhasil daripada transformasi bentuk. Perkara ini telah dijelaskan oleh V. Propp dalam kajiannya terhadap cerita-cerita rakyat Rusia. Selain itu, mereka juga percaya wujudnya binary opposition dalam karya sastra. Kecenderungan kepada teks yang melampau telah mendorong Roland Barthes mengeluarkan pandangan bahawa setelah sesebuah karya terhasil, kepengarangannya ataupun pengarangnya mati. Struktural mula tumbuh dan terkenal di Prancis menerusi Lord Lévi-Strauss, iaitu seorang ahli antropologi yang mengaplikasikan strukturalisme linguistik Saussure dalam kajiannya terhadap fenomena mitos, perhubungan kekeluargaan dan peraturan pemakanan. Struktural berkembang luas pada dekat 1960-an sebagai usaha menerapkan kaedah dan wawasan Ferdinand de Saussure. Terry Eagleton dan K.M. Newton berpendapat suatu teori yang sangat terpengaruh bagi menggantikan pandangan positivisme atau kaedah analisis yang berasaskan empirical ialah teori strukturalisme. Barrister Charles E. begitu percaya bahawa bahasa mempunyai struktur dalamnya yang tersendiri dan mempunyai peraturan-peraturan yang sistematik. Peraturan-peraturan ini menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa, termasuklah bunyi-bunyi yang dikenal pasti sangat bermakna, berbagai kombinasi bunyi yang membentuk perkataan dan bagaimana perkataan dikendalikan untuk menghasilkan hubungan yang bermakna dalam bahasa yang disediakan. Oleh itu, teori struktural ialah suatu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek-objek dan kegiatan-kegiatan lain selain daripada bahasa itu sendiri. Saussure telah membezakan antara langue dan parole. Langue ialah aspek sosial bahasa, manakala parole pula realiti pengguna bahasa sebenar. Pemisahan dua istilah telah menjadi asas penting kepada semua teori struktur yang terkemudiannya. Jadi, pendekatan struktural menitikberatkan perkara-perkara dalaman yang membentuk rangka atau struktur sesebuah teks. Struktur sesebuah teks ialah tema, plot, perwatakan, bahasa, latar, dan sudut pandangan. Kebiasaannya, struktural ini sesuai digunakan untuk genre novel, cerpen, dan drama. Bagi genre puisi pula, terdapat unsur-unsur lain seperti rima, bentuk, dan rangkap. Teori strukturalisme tidak memberi perhatian pada pengarang atau apa-apa juga aspek lain di luar daripada teks.
Makna teks sepenuhnya terletak pada keseluruhan sistem dan struktur teks itu sendiri. Oleh itu, pembaca tidak terpengaruh dengan aspek-aspek kontekstual dalam mencari dan merumuskan makna dalam teks, termasuklah pengarang teks itu sendiri. Hal ini karena pengarang tidak penting dan tidak dipentingkan dalam strukturalisme. Pengarang bukan pusat yang menerbitkan makna teks. Kerana itu juga strukturalisme dikatakan mendukung konsep kematian pengarang, the death of the authors, sebagaimana yang diutarakan oleh Roland Barthes. Dengan konsep kematian pengarang bermakna tumpuan strukturalisme hanya kepada aspek-aspek bentuk dan struktur dalaman yang saling berhubungan dan berkait di antara satu sama yang lain. Hubungan dan perkaitan aspek-aspek struktur inilah yang menentukan makna keindahan dan keistimewaan teks itu. Apabila kita memilih ataupun mengguna teori strukturalisme ini dalam membuat kritikan sastra, kita seharusnya menguasai dan memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori ini, yaitu terdapat 6 prinsip yang perlu kita ketahui, yaitu prinsip kaitan, prinsip keseluruhan, prinsip transformasi, prinsip regulasi diri, prinsip analisis sinkronik, dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip desentralisasi perkara. Prinsip kaitan adalah pendekatan ini melihat karya sastra sebagai suatu gagasan yang saling berkait rapat ataupun saling memiliki hubungan antara satu sama yang lain. Prinsip keseluruhan pula adalah strukturalisme yang menekankan keseluruhan unsur kerana menganggap sastra sebagai suatu sistem atau struktur, yaitu suatu keseluruhan yang memiliki konvensi dan tradisi yang tersendiri. Prinsip transformasi pula adalah ahli-ahli strukturalisme yang tidak percaya kepada hukum sebab akibat. Mereka hanya percaya kepada hukum perubahan bentuk sahaja. Seterusnya, prinsip regulasi diri. Prinsip regulasi diri ini adalah teks yang mementingkan aturan-aturan kesusastraan, corak serta peralatan yang menyebabkannya terbentuk dan keseluruhan sistem terlaksana. Yaitu teks ialah hasil daripada sesuatu struktur yang menjadi pelengkap kepada struktur itu sendiri. Seterusnya, prinsip analisis sinkronik. Prinsip analisis sinkronik. Seterusnya, prinsip analisis sinkronik. Seterusnya, analisis sinkronik. Prinsip analisis sinkronik ini adalah pendekatan ini menumpukan perhatian kepada permasalahan, bagaimana perkataan-perkataan di dalam teks berhubungan di antara satu sama yang lain, dan bagaimana teks dapat difahami melalui aturan-aturan kesusastraan. Hal ini berkait dengan language dan parole. Dalam analisis linguistik, language ialah bahasa atau linguistik yang abstrak, manakala parole ialah pertuturan sebenar yang dilaksanakan oleh seseorang penutur. Jadi, kedua-dua menjadi language yang membentuk keseluruhan bagi memungkinkan teks ditulis dan dibaca. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip desentralisasi perkara. Prinsip ini adalah unsur-unsur sejarah, pengarang dan pembaca diketepikan kerana berfokuskan kepada unsur-unsur dalaman teks tanpa mengatasi manusia dan tujuan pengarang. Pengarang dikatakan terpaksa tunduk kepada konvensi sastra yang menghongkong kebebasan. Kreativiti pengarang hanya berlaku apabila beliau mematuhi keseluruhan sistem sastra ini sahaja. Teori strukturalisme ini jauh beza dengan teori formalisme yang memberikan tumpuan hanya kepada
satu aspek saja tanpa perlu dikaitkan dengan aspek-aspek bentuk yang lain yang terdapat dalam keseluruhan struktur teks. Jadi, apabila kita menguasai ataupun mengetahui prinsip-prinsip yang ada di dalam teori strukturalisme ini, sudah pasti akan memudahkan kita untuk melakukan kritikan dalam sesuatu teks.